kalau kita tengok atas kertas, memanglah 2 campur 2 4, 4 campur 4 8. Ini atas kertas. Gabungan atas kertas mungkin betul. Tetapi realitinya di bawah, saya tengok berlainan. Base yang ada pada mereka atau asas yang ada daripada UMNO digabungkan dengan asas kekuatan yang ada pada keadilan dan juga Pakatan Harapan, dia akan menjadi satu ketumbukan atau satu kekuatan yang luar biasa kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam podcast Bicara PRN pada 12 Ogos ini penentu gabungan manakah yang akan menerajui bagi 6 negeri yang terbabit dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Dan kali ini saya berada di Bandar Puncak Alam, atau lebih spesifiknya saya berada di bawah Dun Jeram, iaitu salah satu dun yang akan bertanding pada PRN kali ini. Dan di Selangor secara keseluruhannya sebanyak 147 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi dun di negeri ini. Dan tanpa membuang masa, salah seorang tetamu podcast PRN kita pada kali ini, calon Perikatan Nasional PN bagi Dun N12 Jeram. Saya perkenalkan kepada anda Datuk Harrison Hassan. Apa khabar Datuk? Baik. Ya Datuk, terima kasih bersama kami dalam podcast Bicara PRN. Jadi nampak bertenaga Datuk ya, walaupun penat berkempen non-stop. Jadi baik Datuk, rasanya Datuk antara calon yang menjadi tumpuan juga ya. Calon muka baru dan membuat kejutan di saat akhir ya. Okey, apa kejutan apa nanti kita akan tahu. Jadi menggalas tanggungjawab untuk mengambil alih kerusi Dun Jeram yang sebelum ini dipegang oleh YB Syed Rosli daripada Pakatan Harapan sebelum dia menyertai Pejuang. Jadi bagi yang mengenali Datuk Harrison sebelum ini, timbalan Ketua UMNO bahagian Sungai Buloh, betul tak? Betul. Jadi membuat kejutan bertanding atas tiket Perikatan Nasional pada PRN kali ini dan serta-merta digugurkan daripada keahlian UMNO. Dan pada yang belum mengenali Datuk Harrison, di sini saya beri ruang kepada Datuk untuk memperkenalkan diri secara ringkas. Boleh. Boleh. Terima kasih. Saya Harrison bin Hassan. Sebenarnya umur ni ramai yang tanya saya umur. Dia kata ni calon muda, tapi pada saya lah muda tak muda, tua tak tua. Saya berumur 49 tahun. 49? Betul. Tahun depan dah masuk 50. Lahir tahun 74. Apapun inilah saya. Saya berpeluang lebih 20 tahun yang lepas dah mula berkecimpung dalam politik mainstream di peringkat bahagian dan juga nasional di bawah Parti UMNO Barisan Nasional. So sedikit sebanyak adalah pengalaman yang dibekalkan untuk saya menawarkan diri selepas ini bertanding di Dun Jeram ini. Baik, itu adalah calon Perikatan Nasional PN. Dan bersama saya ketika ini adalah calon Pakatan Harapan pula bagi Dun N09, iaitu Permatang. Siapa lagi kalau bukan Tuan Haji Muhammad Yahya Maksari, ataupun mesra dengan gelaran Pak Ya. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Rizal. Sihat alhamdulillah Zal. Boleh saya panggil Pak Ya? Memang semua orang panggil Pak Ya Zal. Semua pun tahu Pak Ya Sporting amat rapat dengan tim dia. Ada macam satu family saya tengok kat sini sejak berkempen daripada hari pertama lagi. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami dalam podcast Bicara PRN. Dan nama Pak Ya, satu nama yang bukan asing lah dekat Tanjung Karang ni. Sebagai Ketua Pakatan Harapan Tanjung Karang, Pengarah Pilihan Raya PKR Selangor juga. Saya minta Pak Ya perkenalkan diri secara ringkas. Okey, alhamdulillah, terima kasih saudara Rizal dengan tim yang hadir di bilik gerakan utama N09 Pematang, khususnya bagi Kerajaan Perpaduan dan juga Pakatan Harapan kita di sini Rizal. Terima kasih banyak. Dan alhamdulillah hari ini saya merupakan calon di N09 Pematang. Sudah tunjuklah sebagai anak jati Tanjung Karang. Saya lahir di Seri Tiram Jaya. Merasakan bahawa untuk menjadi pemimpin yang rata-rata di kawasan N09 Pematang ini, majoritinya adalah daripada kalangan pesawah, petani, nelayan, peternak, pekebun kecil dan juga peniaga-peniaga kecil yang rata-rata pendapatan mereka adalah pendapatan yang rendah. Selayaknya lah maknanya untuk merasakan bagaimana tahunya mereka berada di bawah kepayahan dan keperitan, maka sudah tentulah mereka yang pernah rasai kepayahan ini layak ataupun sewajarnya untuk dipilih mewakili mereka. Baik. Jadi sebab itulah saya merasakan saya menampilkan diri dan alhamdulillah menjadi calon dan merupakan amanah ini, Izal. Jadi untuk rekod
kerusi Don Jeram ni dimenangi oleh Muhammad Syed Rosli dari PKR yang memperoleh 7,087 undi, menewaskan calon BN Zahar Azlan Arifin 5,896 undi dan calon PAS Muhammad Nur Muhammad Syahar 4,326 undi. Balance seimbang boleh saya katakan. Dan banyak juga isu dimainkan di kawasan ini, terutamanya struktur jalan raya dan juga ekonomi setempat. Saingan kali ini penyandangnya membuat keputusan seakhir untuk tidak bertanding. Berlakulah pertempuran 1 lawan 1. Masing-masing ada kekuatan masing-masing. Tapi matlamat yang sama ya Dato' untuk membela nasib rakyat setempat. Di Don Jeram di sini Jadi oleh itu kita masuk ke sesi 5 topik soalan. Satu soalan diberi masa 2 minit untuk menjawab. Baik Tok, soalan pertama Tok kawasan pengundi Pakatan Harapan, boleh saya katakan Don Jeram ni kawasan pengundi untuk Pakatan Harapan sebab sebelum ni mereka yang menyandang. Jadi pertama kali bertanding, tapi ada kelebihan kerana penyandang tidak turun bertanding untuk kali ini. Tapi lawannya tidak kurang hebat. Pertembungan 2 penjuru. Lawannya adalah Ketua UMNO Bahagian Kuala Selangor, Dato' Jahaya Ibrahim. Dan soalan saya, selepas seminggu pertama tempoh berkempen ni, sejauh mana keyakinan Dato' untuk memenangi hati pengundi di kawasan Don Jeram ini? 2 minit dari sekarang Dato'. Saya setelah 2 minggu berkempen secara rasmi, walaupun sebenarnya saya dah mula turun secara santai-santai dah lebih 2 bulan. Jadi setelah membuat penilaian, setelah berturun, kempen rasminya, saya tengok, saya yakin dan saya positif dengan kempen Perikatan Nasional diri saya untuk memenangi hati rakyat dalam Don Jeram. Kerana asas politik saya ini, saya akur kepada kehendak rakyat. Sebagai ahli politik, saya percaya rakyat ni adalah stakeholder atau pemegang taruh yang mana macam customer lah. Dia ni customer kita. Jadi kita akur kepada kehendak rakyat. Dan di Don Jeram ini, saya tengok, saya lihat rakyat mahukan perubahan. Rakyat mahukan pembaharuan. Rakyat mahukan cara-cara yang baru, kaedah yang baru nak membantu rakyat. Kita tahu rakyat ni dia kadang-kadang bosan dengan orang politik ni. Pasal bertukar parti pun janjinya sama, buatnya tidak. Ya, betul. Jadi saya ambil iktibar, saya ambil kesempatan ini untuk tidak mengulangi kesilapan orang lepas-lepas. Dan saya berniat untuk buat perubahan supaya rakyat dapat lihat inilah dia politik cara baru, inilah dia Perikatan Nasional yang baru untuk Selangor yang baru. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak. Sudah tentunya keyakinan ini saya terasa sangat. Di mana setiap kali pertemuan-pertemuan, sama ada pertemuan secara fizikal atau pertemuan secara dalam ceramah-ceramah, kita mendapat sambutan yang cukup baik sebab bukan kerana mereka merasakan kerana saya wakil, tidak. Merasakan bahawa kerana sebelum ini, bahawa Pakatan Harapan telah memberikan khidmat yang terbaik di negeri Selangor. Itu yang menjadikan rakyat di kawasan permatang, khususnya di daerah-daerah mengundi dalam permatang ini ada 19 daerah mengundi daripada Blok P, DKPV sampailah ke daerah mengundi Ladang Meri, keseluruhnya memberikan sambutan yang cukup baik. Ini saya sebutkan tadi kerana pengundi-pengundi merasakan bahawa yang selayaknya untuk diberikan undi dan mewakili mereka di kawasan permatang ini adalah daripada Pakatan Harapan, kerana Pakatan Harapan telah menunjukkan prestasi yang baik sejak daripada 2008 bila mana kita mula menjadi kerajaan. Terlalu banyak perubahan yang kita tunjukkan dan kesungguhan daripada pimpinan. Sebab itulah kita merasakan itu, dan sudah tentulah bila saya sendiri hari ini sebagai calon, kita bertemu, bersalaman, bertemu muka, berbual, sama ada ketika solat subuh, ketika solat zuhur, ketika berada di pasar, ataupun ketika saya membuat ziarah-ziarah kasih di rumah-rumah mereka yang terlantar dan sebagainya. Mereka mendapat sambutan, dia rasa sangat gembira dengan kehadiran saya bersama teman-teman, dan saya merasakan bahawa sambutan yang diberikan kepada mereka inilah sebagai salah satu restu daripada rakyat di kawasan permatang untuk menerima saya mewakili mereka bagi pihak Pakatan Harapan, dan sudah tentu dah mewakili kerajaan perpaduan, Rizal. Baik, soalan yang kedua. Ada pro and cons, boleh saya katakan, selepas Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional BN dan membentuk kerajaan perpaduan. Kelebihannya sudah pastilah pengaruh lebih luas, membentuk kesepakatan. Tetapi masih ada segelintir akar umbi yang masih tidak berpuas hati, tidak merasakan ia satu
percaturan yang sihat. Jadi pendapat Datuk sendiri, gabungan PHBN, adakah satu kelebihan buat mereka ataupun kelebihan buat PN sebenarnya? Komen Datuk sendiri. Saya tengok macam ni. Yang pertama sekali, kita harus tahu bahawa suka tidak suka, politik dalam negara kita hari ini masih lagi race based, masih lagi berlandaskan kaum. Ini aspek politik yang menyeluruh. Bukan nak bersifat perkauman, tetapi demografi negara ini dan juga di Jeram, di mana-mana tempat pun berlandaskan itu. Yang pertama. Yang keduanya, apabila sesebuah parti politik atau gabungan bergabung atau berpecah, perkara pada saya yang pertama yang harus kita tangani adalah asas-asas perkauman tadi. Kerana kita ni race based berdasarkan politik. Kita tahu ada parti UMNO, MCA, MIC, PKR, DAP dan sebagainya. Banyaknya yang berlandaskan kaum. Jadi bagi saya, gabungan PHBN yang hanyalah berumur mungkin 7-8 bulan sehingga ini belum kukuh, belum mantap lagi, kerana perkara ini belum lagi dibawa ke bawah untuk diterangkan kepada ahli-ahli akar umbi yang selama ini didoktrinkan cara yang berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, kalau kita tengok atas kertas, memanglah 2+2 4, 4+4 8. Ini atas kertas. Gabungan atas kertas mungkin betul. Tetapi realitinya di bawah, saya tengok berlainan. Akhirnya saya ni seorang realis. I'm a realist. Saya realistik dan praktikal. Saya bukan orang yang retorika, yang hanya nak bercakap atas kertas, bukan. Jadi pada penilaian saya, gabungan ini tidaklah begitu mantap dan kukuh lagi. Apapun kita serah pada rakyat, kerana rakyat ada nilai-nilai atau ciri-ciri sendiri sebelum nak dipilih, nak dipertimbangkan mana-mana pun parti politik. Tepat 2 minit. Pastinya dalam mana-mana gabungan dia ada kelebihan. Kan? Dan juga ada juga bila mananya dia bergabung, sudah tentulah kita anggap satu pertemuan, percantuman itu dia ada kelebihan dan kadang-kadang ada sedikit daripada kekurangan. Tetapi apapun, kerana keputusan di peringkat pucuk pimpinan, parti-parti, maknanya Pakatan Harapan, khususnya dalam Pakatan Harapan sendiri, kita ada amanah, kita ada keadilan, kita ada DP, dan persetujuan dalam mengambil keputusan dalam Pakatan Harapan ini bukan satu perkara yang mudah. Keputusan dibuat. Kemudian di peringkat Barisan Nasional sendiri juga dan juga parti-parti yang bergabung juga bukan satu perkara mudah. Keputusan diambil dan akhirnya persepaduan untuk membentuk kerajaan perpaduan itu dibuat. Ini penting daripada sudut-sudut. Sudah tentulah apa yang ada daripada kelebihan yang ada daripada Pakatan Harapan, kelebihan pengalaman-pengalaman yang ada pada Barisan Nasional dan parti-parti lain kita gunakan dan kita gabungkan. Gabungan perkara-perkara yang baik inilah sudah tentulah akan menjadikan satu kelebihan kepada pengundi-pengundi di sini. Khususnya di kawasan Dun Permatang. Sepanjang kita berada di sini sejak tahun 1999, kita sukar untuk menembusi kawasan-kawasan yang dikuasai oleh UMNO. Kan? Khususnya kawasan-kawasan yang kawasan di kampung-kampung tradisi macam Kampung Seri Tiram Jaya, kawasan di sawah-sawah sepadan, kawasan di Sungai Terap, Sungai Yu, Permatang dan sebagainya. Ini kawasan yang majoritinya Melayu tradisi. Rumah kampung ataupun tradisi sukar, tetapi UMNO menguasai. Kali ini bila mereka telah ada base yang kuat, asas yang kuat, sudah tentulah base yang ada pada mereka atau asas yang ada daripada UMNO digabungkan dengan asas kekuatan yang ada pada keadilan dan juga Pakatan Harapan, dia akan menjadi satu ketumbukan atau satu kekuatan yang luar biasa kali ini. Sudah pastinya seolah macam kita tengok perkara dalam jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 digabungkan menjadi satu ketulan yang ini akan menjadi kekuatan kepada kewujudan perpaduan di kawasan NK9 dan juga kawasan-kawasan yang lain. Okey tak, soalan ketiga topik yang ketiga. Ada di beberapa kawasan berlaku ketegangan untuk memilih calon bagi kerusi yang dipertandingkan untuk PRN kali ini. Dan ini biasa di mana-mana pilihan raya pun, baik PRU, PRK ataupun PRN sendiri. Ia terutamanya apabila berlaku terdapat penyandang yang terpaksa mengorbankan kerusi yang disandangnya untuk memberi laluan kepada calon muka baru. Jadi ada yang menyatakan penyandang sudah pasti akan menang kalau mereka bertanding, dan ada yang menyatakan juga sampai bila penyandang nak bertanding.
dan perlu juga beri pengalaman kepada calon muka baru. Jadi kalau komen Datuk sendiri bagaimana? Saya rasa perkara ini lumrah politik. Bila-bila mana-mana organisasi politik pun memang akan melalui soal-soal perebutan kuasa dan sebagainya. Tetapi macam mana saya sebut tadi, apabila pandangan saya ni sebagai seorang yang realistik, kita seharusnya ada orang politik ni dia tak ada report card. Jadi dia susah kita nak menentukan 5 tahun penyandang ni dia pas ke tak pas ke dan sebagainya. Bagi saya perlu ada satu kaedah yang lebih sistematik untuk kita mendapatkan satu, bukanlah survey, tetapi satu dapatan bahawa siapa yang sesuai bertanding di sesetengah kerusi ini. Yang pertama. Yang keduanya, betul ada penyandang yang memang terbukti masih lagi diperlukan. Ada juga penyandang yang terbukti yang mana rakyat dah tak nak lagi. Jadi di manakah, where is the thin line? Di manakah kita nak menentukan ini kursi A atau ini kursi B? Betul. Yang pasti siapa pun calon bertanding di mana kursi pun haruslah mempunyai sedikit background yang sesuai, ciri-ciri yang sesuai, pengalaman yang sesuai dan juga hasrat dan memahami masalah sebenar rakyat di kawasan tersebut. Okey, terima kasih. Pastinya mana-mana posisi pun kalau ada perubahan, dia melibatkan perebutan dalam perlawanan. Kalau bola sepak, tim bola sepak kalau dah tukar posisi pun ada rasa tak senang hati dan sebagainya. Lebih-lebih dalam organisasi pun berlaku begitu. Dalam kita bekerja pun begitu juga kan. Jadi itu bukan satu perkara yang pelik atau mustahil. Ini manusia kan. Tapi apa pun dalam parti politik ini, parti politik itu sebelum mereka menjadi ahli atau menjadi anggota, mereka perlu sedar bahawa mereka menjadi anggota kepada satu badan atau satu parti politik yang perlu pada mereka adalah kena aku dengan apa saja keputusan yang dibuat oleh pimpinan parti. Saya sebagai ahli Majlis Pimpinan Pusat juga kita merasakan dalam proses untuk mencari nama siapa yang layak untuk bertanding, prosesnya telah dibuat dan melalui tapisan, melalui segala proses untuk timbang tara daripada sudut bagaimana proses parti perlu diremajakan semula, bagaimana untuk memberikan nafas-nafas baru dalam kepimpinan politik dan sebagainya. Dan kita tidak mahu bahawa parti mana-mana parti pun, maknanya dia terus dalam kekangan bahawa mereka dimiliki oleh individu. Sebab parti ini bukan, mereka duduk dalam mewakili parti. Kena ingat, mana-mana calon pun dia mewakili parti. Bukannya maknanya itu kerusi dia, hak mutlak dia dan sebagainya. Jadi perkara ini bukan satu perkara yang perlu untuk kita menjadikan ketegangan sepatutnya kan. Sebab mereka perlu sedar mana-mana pun orang, mana-mana pun calon, mana-mana pun pemimpin, maknanya dia berhak untuk tidak bertanding bila mana proses Dewan Undangan Negeri telah dibubarkan, proses mana Dewan Rakyat itu dibubarkan, kembali kepada hak itu adalah kembali kepada parti dan pucuk pimpinan parti untuk membuat perubahan dan sebagainya. Dan setiap pemimpin yang menjadi calon atau bakal calon, okey terus. Kita teruskan ke soalan ataupun topik yang keempat. Pada PRN kali ini membabitkan 6 negeri dan berdasarkan pendapat ataupun komen daripada pakar atau penganalisis politik yang melihat data sendiri, 2 negeri menjadi tumpuan, iaitu Kedah dan juga Selangor. Dan yang dikatakan 2 negeri ini beberapa gelombang kebangkitan daripada pihak lawan dan juga isu sentimen boleh nampak di situ, kelihatan. Jadi pada pendapat Datuk sendiri yang bertanding di PRN Selangor ni, secara keseluruhan lah, adakah negeri ini kerajaannya kekal untuk PRN kali ini ataupun 50-50? 2 minit untuk saya berikan kepada Datuk ulas. Bagi saya, yang pertamanya saya faham dan saya akur kenapa Selangor ini menjadi tumpuan. Kerana Selangor ni antara negeri yang termaju dalam negara. Selangor ini satu negeri yang sentral di tengah-tengah capital ataupun Putrajaya. Dan di Selangor inilah di mana employment, perindustrian, ekonominya rancak sebelum ini. Tetapi hari ini keadaan berubah kerana macam saya sebut awal tadi, rakyat saban hari kalau nak cerita pasal gelisahnya rakyat ini memang tak habis 2 minit.
gelisah dari segi ekonominya, Ya, betul. dari segi peluang pekerjaannya, dari segi harga makanan hariannya, dari segi apa ni nak bagi duit poket sekolah ke anak pun menjadi isu. Betul. Bukan saja di Selangor, di mana-mana pun. Apatah lagi di Selangor ini. Jadi saya rasa hari ini perlulah satu perubahan yang dibuat, terutamanya di Selangor. Kalau cerita pasal Selangor, ini yang Perikatan Nasional menjanjikan. Ini yang saya menjanjikan di dalam Dun Jeram ini, untuk bawa satu perubahan, pembaharuan. Kerana sampai bila kita nak tunggu rakyat ni keluh, ini tak cukup, ini tak dikawal harga dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya, graf ni kalau orang kata ayat kasarnya mencanak-canak naik ni. Graf nak mahukan perubahan dalam Selangor ini. Bukan saja di Jeram, malah di hampir semua kawasan dalam Selangor. Jadi saya percaya, saya yakin Perikatan akan diberi laluan. Tak mudah, tetapi diberi laluan untuk mendapatkan Selangor kembali. Di Selangor ni. Di Selangor. Ya. Tak mustahil, maknanya Perikatan Nasional nak rampas Selangor. Pada saya terlalu mustahil lah. Jauh sangat untuk ni. Mungkin merasakan bahawa gelombang PRU15, gelombang itu akan berterusan. Gelombang ini sekali je. Tak mana-mana pun, tsunami pun sekali je. Lepas tu dia patah balik habis. Yang penting adalah arus. Sebab tu kita di Peringatan Salam kita sebut arus merah kuning. Arus ini berterusan. Sebab tu kita cukup yakin bahawa rakyat Selangor ini bijak, rakyat Selangor ini cukup cerdik dan mereka akan memilih parti yang telah memberi sumbangan khusus kepada rakyat di setiap pintu mereka, di setiap hati mereka dan setiap pada diri mereka, daripada anak kecil sampailah orang tua, mereka merasai sumbangan yang telah diberikan oleh kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dan saya juga yakin tidak mungkin ada parti lain boleh maknanya memberikan servis ataupun khidmat yang baik bagaimana yang telah ditunjukkan oleh Pakatan Harapan sepanjang 15 tahun kita memerintah. Jadi kita juga yakin tidak mungkin, pada saya tidak mungkin, dan saya juga sebagai pengarah pilihan raya, walaupun statistiknya lepas banyak ada gelombang, itu sentimen ini berubah. Sentimen ini boleh mainkan. Ketika dulu sebelum ini Anwar Ibrahim belum jadi Perdana Menteri. Sekarang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dan Anwar Ibrahim telah menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan perkembangan ekonomi yang cukup baik daripada sudut inflasinya yang rendah, daripada sudut kadar pengangguran yang rendah. Jadi ini pasti walaupun ada mainan daripada perkara-perkara lain. Jadi ini saya tak nampak kalau sebelum ni anak muda tak kenal Anwar Ibrahim, sekarang dia dah kenal. Dulu dia tak kenal, tak mesra dengan Anwar Ibrahim, sekarang ni boleh sebut reformasi. Dan walaupun ketika reformasi dilaungkan, mereka belum lahir. Jadi saya kira Selangor ini selamat untuk perpaduan dan tidak mungkin untuk parti-parti lain untuk menerusi di mana-mana tempat pun. Selepas Datuk seminggu sudah berkempen, di setiap pelosok kawasan pun Datuk dah masuk. Jadi sudah pasti Datuk sudah menyelami hati dan masalah rakyat setempat di sini. Jadi apa manifesto ataupun janji yang pasti Datuk akan laksanakan selepas dipilih menjadi wakil rakyat bagi Dun Jeram? 2 minit. Sebenarnya betul, setelah saya turun hampir semua tempat dan tak sempat lagi, ada lagi banyak kawasan yang belum saya pergi, dan insya-Allah saya akan memaksimalkan seminggu yang ada ini. Tetapi keluhan atau luahannya bukanlah perkara baru. Masalah di Dun Jeram, masyarakat di Dun Jeram ini bukanlah perkara baru. Ini adalah perkara-perkara harian. Ini cabaran-cabaran harian yang mana sebelum ini bukan saja 5 tahun, 10, 15, 20 tahun pun belum selesai. Jadi ini yang saya cakap tadi, masalah ahli politik yang hampirlah, bukan semua, mungkin sebilangannya yang hanya berjanji yang nak selesai tapi tak selesai. Kerana kita kena faham bahawa di Dun Jeram ini adalah satu demografinya mini Malaysia. Kita ada kawasan perbandaran, perumahan, kita ada kampung tradisional, kita ada estate kelapa sawit, kita ada kampung nelayan. Jadi pelbagai bentuk masalah harian yang diluahkan oleh masyarakat. Saya insya-Allah saya maklum pada semua yang saya berjumpa, sekiranya ditakdirkan saya memenangi kursi ini, perkara pertama yang saya buat adalah untuk menyelaraskan semua isu-isu yang ada.
menyelaraskan dari segi kita nak bagi tahu bahawa pada masyarakat, menyelaraskan aduan itu, panduannya itu kepada kerajaan negeri atau PBT atau kerajaan persekutuan. Satu. Yang keduanya, mana nak dituju masalah-masalah ini, mana nak dibawa ke tengah, agensi yang mana. Jadi seharusnya wakil rakyat yang menang harus menjadi one stop center kepada rakyat dan masyarakat di Jeram. Kerana kadang-kadang rakyat ni dia tak faham, dia tak tahu mana nak pergi. Nama pun wakil rakyat, yang wakil rakyat ni pula tak nampak ataupun jarang ada lah. Jadi wakil rakyat yang sesuai adalah untuk memimpin, membantu rakyat tadi, membawa ke tengah isu-isu yang ada. Okey, baik. Terima kasih Dato' atas jawapan. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Selepas 29 hari bulan penambahan calon telah selesai, pada hari keesokannya 30 hari bulan, Pak Yah telah lancarkan 5 tekad Pak Yah untuk Permatang dengan slogan utamanya Permatang Permata Selangor. Terkandung 5 tekad ini di dalam Permatang Permata Selangor ini. Dengan tekad yang pertama saya nyatakan berkaitan dengan membudayakan. Yang pertama, membudayakan ilmu pengetahuan. Yang keduanya, merancakkan ekonomi rakyat menerusi inovasi keusahawanan. Yang ketiganya, memekarkan kemasyarakatan. Yang keempat, memperkasa generasi muda dan juga wanita. Yang kelima, kelestarian alam sekitar. Kelima-lima ini, elemen-elemen ini dan juga ni dia ada pecahan-pecahan yang tertentu. Dan inilah yang menjadikan tonggak dalam saya berkempen, saya bertemu, khususnya daripada sudut ilmu pengetahuan. Saya nak rungkai, maknanya ilmu ini perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi daripada mereka remaja sampai warga emas. Dan keistimewaan kita dekat sini, kita ada UNICEL. UNICEL adalah universiti di dalam kawasan Dua Permatang, dan kita akan bekerja keras bersama dengan pihak UNICEL untuk membuat perkembangan ilmu dan juga daripada sudut mungkin daripada konsultansi dan sebagainya, daripada pelbagai. Daripada sudut merancangkan ekonomi, dan ini kawasan yang mana jadi sumber alam yang penting. Kita ada sawah padi, kita ada sawit, dan kita ada pelbagai. Di sinilah kita nak untuk memastikan bahawa anak muda dan juga wanita, mereka kita akan banyakkan program keusahawanan, khususnya daripada sudut dalam bidang produk-produk halal, dan juga daripada semua memekarkan masyarakat. Kita nak mereka sebagai orang yang duduk dalam kampung tradisi, semangat kejirangan, semangat kerjasama. Kalau Jawa cakap maknanya semangat rewang tu kena diteruskan. Baik, itu adalah jawapan daripada calon bagi pihak Pakatan Harapan. Jadi sekarang saya berada bersama dengan calon Perikatan Nasional. Jadi yang terakhirlah Datuk dah menjawab 5 soalan sebentar tadi. Jadi saya bagi ruang sedikit dan peluang untuk Datuk sedikit ucapan untuk pengundi-pengundi bagi Dun Jeram dan seluruh Selangor khususnya. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakyat dan pengundi di Dun Jeram dan juga keseluruhan Selangor. Saya ingin mengambil kesempatan ini nak mengucapkan selamat keluar mengundi pada 12 hari bulan 8 insya-Allah. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan harus menilai, mempertimbang dan memilih wakil-wakil ataupun calon-calon wakil rakyat yang terbaik, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yakin dapat membawa isu-isu rakyat, isu-isu harian ini kepada satu tahap yang lebih tinggi, yang dapat membela nasib-nasib tuan-tuan dan puan-puan kepada satu tahap yang lebih tinggi untuk menyelesaikan apa jua masalah cabaran yang ada, supaya akhirnya membawa masyarakat kita di Jeram dan seluruh Selangor ini kepada masyarakat yang lebih maju pada masa yang akan datang. Pak Yah mewakili kerajaan perpaduan daripada Pakatan Harapan di N09 Permatang sudah tentulah merayu undi kepada setiap pengundi di Permatang ini. Ada 31,000 pengundi dekat sini untuk memberikan undi nombor 1 kepada Pak Yah untuk mewakili Pakatan Harapan daripada kerajaan perpaduan untuk kestabilan dan juga kemakmuran di peringkat negeri Selangor, untuk kita Selangor, untuk kita menjana pendapatan dan juga ekonomi yang lebih baik. Dan sudah tentulah bagi rakyat Selangor keseluruhannya,
kita pasti rakyat Selangor akan memberikan tumpuan kepada Pakatan Harapan juga Barisan Nasional di setiap kawasan-kawasan yang Barisan Nasional bertanding, dan juga harapan demi kerajaan perpaduan untuk kestabilan untuk masa hadapan generasi akan datang. Terima kasih banyak. Undi Pak Ya nombor 1. Dan terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam podcast Bicara PRN. Dan kepada anda penonton sekalian yang ingin mendapatkan berita-berita terkini berkenaan dengan PRN, boleh melayari laman web Berita Harian, Harian Metro dan juga NST untuk mendapatkan berita-berita yang lebih komprehensif. Saya kira setakat ini saja yang saya boleh kongsikan untuk podcast pada kali ini. Assalamualaikum dan salam hormat.